Rasulullah disebut begini tuan-tuan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya Muhammad, disebabkan rahmat iman daripada Tuhanmu Allah. Iman ni makna ilmu makrifah tadi lah. Rahmat iman, ilmu dan makrifah daripada Tuhanmu Allah. Lintalau, maka sikapmu amat lembut terhadap manusia. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap keras kerana hatimu keras, lam faddu min haulik, nascaya manusia semua lari, tak mau mengikut ajaranmu. Ini satu contoh. Kalau keras tu memang banyak disebut dah ya. Satu lagi tuan-tuan, makrifah ni, bila seorang tu dikurniakan Allah makrifatullah, sifat-sifat hati itu ditukarkan oleh Allah daripada sifat madmumah kepada mahmudah, sehingga dalam hati itu ada 9 sifat. Pertama, sifat taubat, ya, bukan saja taubat, sampai kepada sifat inabah, jadi seorang munibun, ya. Sifat sabar, sifat syukur, sifat khauf, sifat rojak, ini tawakal kepada Allah. Sifat tawakal, sifat zuhud, sifat redha, dan akhir sekali mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang itu dikurniakan Allah makrifah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah banyak kali terangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas perbezaan antara ilmu dengan makrifah. Ilmu dan kepahaman tu tempatnya pada mana? Pada akal. Senang je. Ilmu kepahaman di mana? Pada akal. Akal tu di mana? Kat kepala, kat otak. Makrifah tempatnya mana? Hati. Hati itu mana? Di dada. Kerana Allah Ta'ala sebut begitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bukanlah buta mata kepala mereka celik elok, walakin ta'mal qulub, akan tapi mereka itu buta hati, allati fis sudur. Hati itu di mana? Di dada. Ya. Allah sebut akal di sini, hati itu di dada. Jadi makrifah itu tempatnya di dalam hati. Dan makrifah ni lebih canggih kalau dibanding ilmu. Karena makrifah itu, kalau ingat keagungan Allah, takut, betul-betul takut, menggeletar. Kalau ingat rububiyah Allah, hati jadi tenang. Satu lagi tuan-tuan, untuk memudahkan kita memahami. Jadi itu salah satu cara kita nak faham apa beza ilmu dengan makrifah. Senang saja, ilmu pada akal, makrifah di dalam hati. Beza yang kedua, makrifah ni siapa cerdik, ilmu tu siapa cerdik, insya-Allah dia dapat banyak. Ada perpisahan sampai di nombor 1, markanya 90 90 90. Itu ilmu. Tapi makrifah ni, makrifah ni dia bukan jenis usaha, dia jenis kurniaan. Kurniaan terus Allah kurniakan terus ke dalam hati. Jadi ada beza. Satunya disebut al-ilmu min umur kasbiyah. Ilmu itu termasuk dalam perkara-perkara yang diusahakan oleh hamba. Adapun makrifah min umur wahbiyah, tak ada alifnya.
min umur wahbiyah. Pendek saja hak. Kalau min umur wahabiyah itu daripada kepada pahaman Wahabi ya. Ini min umur wahbiyah. Daripada termasuk dalam perkara kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya semua itu kurniaan. Cuma nak membezakan antara ilmu dengan makrifah. Satu lagi tuan-tuan ilmu ni biasanya diistilahkan syariat. Makrifah tu selalunya disebutkan hakikat. Ini ada ke tidak? Dalam Quran ada ya. Misalnya yang selalu saya sebut di sini kan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pada satu ketika dia sudah ada ilmu dan kepahaman mengenai kodrat iradah Allah. Dengan kodrat dan iradahnya yang sempurna itu ya, Allah Subhanahu wa taala ya boleh menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Ibrahim dah ada ilmu dan kepahaman dan dia beriman dah. Tetapi ilmu dan kepahaman Nabi Ibrahim tentang kodrat dan iradah Allah itu tidak, karena ilmu tidak mampu menjadikan hati Nabi Ibrahim ini mutmainnah. Ya, masih banyak tanda soal. Bagaimana ya, Nabi Uzair pun gitu juga walaupun tak percaya Allah boleh menghidupkan yang mati, tengok manusia bergelimpangan macam ni, macam mana Allah nak hidupkannya? Itu banyak tanda soal. Sebab itulah Nabi Ibrahim minta ditunjukkan macam mana Allah menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya tujuan Nabi Ibrahim bukan nak tengok macam mana Allah menghidupkan orang mati. Tujuannya ialah supaya Allah kurniakan, tingkatkan ilmu dan kepahaman tentang kodrat iradah tadi kepada makrifah. Kalau tengok je, buat apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Hingga akhir ayat. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhannya Allah dengan berkata, Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah bertanya kepada Ibrahim AS dengan firman-Nya, Wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan ya Allah, aku beriman karena aku ada ilmu dan kepahaman tentang kodrat iradahmu. Dengan kodrat iradahmu, engkau memang boleh menghidupkan orang yang mati. Tapi kalau engkau tunjukkan ya Allah, dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Ya, apa yang saya sebutkan tadi ya, Nabi Ibrahim bukan nak tengok macam mana Allah hidupkan yang mati itu. Ya. Maksud Nabi Ibrahim yang sebenar ialah supaya Allah tingkatkan ilmu dan kepahamannya tentang kodrat iradah itu ke tingkat makrifah. Tapi menerusi proses tadilah ya. 4 ekor burung yang diperintah oleh Allah dipelihara berapa lama, dah jinak, dibunuh, dicencang halus-halus, tabur, dipanggil balik terbang. Bukan pandangan itu yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim. Hasil daripada Allah hidupkan burung itu ya, tiba-tiba Allah lempahkanlah, tingkatkanlah ilmu dan kepahaman tadi ya, menjadi makrifah dalam hati Nabi Ibrahim. Jadi ini seterusnya dicerangkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika nuri Ibrahima
malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan Nabi Ibrahim resi-resi Allah di alam melakut, di langit dan di bumi, supaya Ibrahim AS menjadi salah seorang muqinin, bukan mukminin tapi muqinin. Jadi kita dapat tahu itulah makrifah. Beza ilmu ilmu syariat, bila sampai kepada makrifah itu hakikat. Jadi itulah makrifah. Bila Allah kurniakan kita tingkatkan ilmu kepahaman tadi ke tingkat makrifah, maka kita disampaikan kepada peringkat hakikat. Cuba kita baca dalam kuliah lepas pun saya bacakan ayat ni. 3 ayat dalam surah Al-Anfal. Kalau kita tak percaya adanya hakikat, cuba kita dengar ayat ni. Siapa yang tak percaya lagi tak adanya hakikat. Hakikat ni orang-orang sufi je, dalam Quran tak ada, hadis tak ada. Siapa yang masih syak lagi, ditakuti melawan Quran. Ni ayat ni, cuba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Siapa nak lawan ni, hakikat ni tak ada. Dengarlah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sampai kepada hakikat iman mereka sebenar. Siapa yang syak-syak lagi hakikat ni tak ada, ni orang-orang sufi saja, ini ayatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hadis Nabi tak ada ke? Ada. Imam Syafi'i kata, kalau bahasa sekarang lah, aku cukup bengang. Ada lagi ulama kata hakikat ni tidak ada. Siapa kata tu? Imam Syafi'i, seorang hafiz di bidang hadis, meninggal dunia 911. Aku ni ahli hadis. Kalau hakikat itu tidak ada, tentulah aku yang bercakap. Ini bukan ahli hadis. Berani cakap dalam hadis tidak ada hakikat. Semuanya syariat. Kalau tidak aku, ahli hadis lain. Seperti apa? Abu Nu'aim Al-Isfirayini. Seperti Ibnu Hajar Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Asqalani. Tapi mereka ni tak ada cakap pun. Lalu Imam Syafi'i kata, ada hadis Nabi yang terang negaskan hakikat itu ada. Dia ceritakan satu hadis. Hadis ni ada latar belakang ceritanya. Hadis yang menyebut hakikat ni. Ceritanya macam mana? Satu hari Rasulullah berjumpa seorang sahabat. Sahabat ni memang hebat. Kan kita dalam masyarakat ni kan, yang hebat-hebat tu kita tahu kan. Si fulan ni hebat, si fulan ni hebat. Zaman Rasulullah gitu sahabat yang hebat ilmunya, rajin beribadat, sangat menonjol tu diperhatikan oleh Rasulullah. Antara sahabat yang diperhatikan oleh Rasulullah ilmunya, imannya ialah Harisah bin Malik. Satu hari Rasulullah bertemu Harisah. Rasulullah bertanya, "Kaifa anta ya Harisah?" Macam mana imanmu ya Harisah? Harisah menjawab, "Amantu billah haqqan ya Rasulullah." Perhatikan. Amantu billah haqqan ya Rasulullah. Aku beriman kepada Allah sampai kepada hakikat iman sebenar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Harisah, "Ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan." Inilah yang Imam Syafi'i
maksudkan, ya Harisa, wahai Harisa, inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya ya Harisa, bagi tiap satu itu ada hakikatnya. Ini Nabi kata. Ini yang bawa hadis ini bukan sebarang orang, Imam Syuti. Bukan saya bacakan saja. Ya Harisa, inna likulli syai'in haqiqatan. Wahai Harisa, tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu qaulika. Maka apakah hakikat cakap-cakap engkau tu? Engkau kata amantu billah haqqan tu. Apa hakikatnya? Maka jawab Harisa, ya Rasulullah, ashartu layali wa atma'tu nahari ka'anni andur ahlul jannah wa ahlan nar. Ya Rasulullah, rasanya nafsu aku ni dah tak mau dunia dah, tak kisah dunia. Siang aku puasa, malam aku berjaga beribadat ya Rasulullah. Kadang-kadang ya Rasulullah, seolah-olah aku macam nampak ahli surga, nampak ahli neraka, diazab oleh Allah. Apa Rasulullah kata? Sadaqta anta ya Harisa fa'alzim. Betul, kalau itu iman kau sampai ada hakikat. Fa'alzim, mudah-mudahan engkau iman kau terus macam ni. Harisa terus bercakap, ya Rasulullah, doakan aku. Doakan aku ya Rasulullah, betul-betul doakan supaya aku mati dalam perang. Itu betul lah. Kalau kita kan, ya Allah, doakan aku supaya selamat. Kalau perang biar selamat balik. Harisa yang betul-betul sampai pada hakikat iman, dia kata doakan aku. Kebetulan betul dalam perang, dalam satu perang, tak salah perang Badar ke perang Uhud, dia terbunuh. Bila terbunuh, memang dia seorang sahabat yang jadi perhatian ramai. Mayatnya itu dibawa oleh sahabat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kedudukan sahabat kita ni? Rasulullah kata, fi jannatil a'la, di surga yang tertinggi. Harisa bin Malik. Jadi